بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita selamanya mulai sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam yang penuh bertuah ini Allah taala mengumpulkan kita untuk sama-sama kita menunaikan tanggung kita sebagai seorang hamba Allah. Dapat kita berada dalam majelis ilmu pada malam ini. Termasuk serta maaf karena lewat, karena hujan, supaya melihat tak boleh ada cuma dalam berlaku tak sah itu ini. Yang kedua kita maaf dalam kuasa rezeki. Saya dapat kita di bulan subuh di kota Semarang, Sarawak. Itu flight pukul 9.30 pagi tadi. Setelah sampai di Pulau Pinang, turun flight, turun pergi ke khutbah Jumaat Masjid Kuning, Sungai Petani. Habis khutbah Jumaat, turun pergi ke Fikri. Mereka Al-Qirah, pukul 3 petang, belum start. Habis pukul 5, turun di sini. Balik sekali lagi di Batu 9. Turun balik ke Sungai Petani, pergi suruh dia subuh Sungai Petani. Lepas tu bawa balik rumah. Baju gua dah berhenti. Kalau bagaimana pun insyaAllah dapat kita teruskan ujian beliau kita pada malam insyaAllah. Di sambungan pengajian kita pada malam ini kita terus ekstra amalan Tuhan Bapak Allah 20. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana kisah Bani Israil minta hujan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa istasqa Musa liqaumihi
ketika minta hujan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam liqaumihi, bagi kaumnya. Dan sungguhnya dahaga mereka itu pada berarti. Faqul nadrib bi'asal hadar. Maka kami kata bagi Nabi Allah Musa alaihi salam, pukul olehmu dengan tongkat engkau itu akan ini batu. Yaitu batu yang kau lari dengan kainnya yang lain, yang ringan, 4 segi, 4 segi, hasta pada hasta seperti mana kepala orang besar atau besar, keras atau surat. Maka pukullah dia akannya. Fanfajarat minhu 12 'aynan. Maka mancar daripadanya yaitu 12 mata air. Bilang-bilangan asyar. Fuah Bani Israel yang 12. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Sungguhnya telah ketahui oleh tiap-tiap manusia asyar itu tempat minum mereka itu. Maka tiada sekutu mereka itu oleh lainnya. Dan kami kata bagi mereka itu, kulu washrabu min rizqillah. Makan oleh kamu dan minum oleh kamu daripada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan jangan kamu berbuat fasik pada dalam bumi itu, padahal keadaan kamu berbuat fasik sekaliannya. Wa idh qultum ya Musa, dan ketika mana kami kata bagi Nabi Allah Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin, tiada kami kuasa sabar atas makanan yang satu macam, man dan juga salwa sahaja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Maka doa bagi kami akan doa engkau supaya menolak ia bagi kami daripada barang yang tumbuh oleh bumi, min bakriha wa qissaiha wa khubiha wa adasiha wa wasaliha, daripada sayurannya, timunnya, gandumnya, kacangnya, adasnya, dan awalnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Nabi Musa alaihi salam, adakah kamu minta tukar akan yang terlebih kurang dengan satu yang terlebih baik, yang terlebih baik mulia? Maka entah mereka itu mahu rujuk balik permintaan itu. Maka mendoa Nabi Allah Musa alaihi salam, maka firman-Nya, ihbitu Misran, turun oleh kamu akan negeri Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum, maka Allah bagi kamu itu padanya barang yang kamu minta daripada tumbuh-tumbuhan. Muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Perbahasan kita pada malam ini berkenaan bagaimana golongan-golongan Bani Israel. Perangai Bani Israel dan bagaimana Allah Ta'ala membuktikan sebagai rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah memberi kemudahan makanan di padang pasir dan nikmat Allah yang teduh. Di waktu tengah hari, maka dia juga telah memberi makanan air yang mewah kepada mereka dengan perantaraan mukjizat yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tangan Nabi Allah Musa alaihi salam.
استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan kenanilah ketika Nabi Allah Musa alaihissalam memohon air dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, lalu kami perintahkan kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Setiap suku kaum mengetahui tempat minum masing-masing, makanlah dan minumlah rezeki daripada Tuhan, dan janganlah kamu mencoba melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bagaimana rezeki Allah. Sebagai kita ni umat akhir zaman, rezeki Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, yang sangat banyak, yang disebut sebagai ar-rizqul marhum, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa dia ni? Selagi mana ada ruh dalam jasad dia, selagi itulah dia ada rezeki. Walaupun dia dari mana sekalipun dia bisa. Walaupun kita dari mana sekalipun Allah partilah tak mana sekalipun dia bisa. Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Ta'ala buktikan bagaimana kaum Bani Israel yang tersesat di padang Teh. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam supaya pukul batu. Batu bukan ada apa? Batu terpancar air dengan 12 laluan mata air. Allah Akbar kata yang mata keluar sampai 12 mata air ini, yang mana setiap daripada mata air itu boleh minum sebanyak, setiap itu semua 12 ialah seramai 12 kaum Bani Israel mereka boleh minum dengan. Ini rezeki Allah Ta'ala. Kenapa tahu? Nah, yang memberi rezeki kepada kita ialah Ar-Razzaq. Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Tapi kenapa kita tak minta Allah? Nabi Allah Musa alaihissalam minta, wa istasqa Musa liqaumihi. Tak lagi minta rezeki daripada Allah. Dan kita ni katakan kita nak hidup dengan saya nak tunggu rezeki boleh. Kita akan dah jotan dia tak orang derma dengan muslim. Walaupun begini. Untuk jotan tinggi orang derma. Dan setiap rezeki Allah Ta'ala nak kita minta, dan yang kedua kita usaha. Macam Nabi Allah Musa alaihissalam dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala suruh dia usaha. Walaupun dengan usaha itu memukul tongkat dia di batu. Begitulah kita tuan rezeki kita kena usaha. Jangan tunggu di Allah nak tunggu rezeki boleh main dia makan. Sebenarnya tuan, Nabi SAW telah mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi seorang yang percaya. Banyak orang, tapi orang kita tak mahu. Tak mahu orang kita. Semua orang tak mahu. Sebab apa tak mahu? Sebab mereka telah dipengaruhi oleh simbol. Setelah Nabi SAW menegakkan daulah Islamiyah yang pertama pada tahun 622 Masehi, sehingga akhirnya jatuhnya daulah Islamiyah pada tahun 1924. Pasal mana itu? Orang Yahudi, orang Nasrani mereka sentiasa merancang bagaimana mereka nak menjatuhkan Islam. Nak bagi orang Islam masuk Yahudi memang tak tahu. Mau kita tanya, walaupun orang aja tak
psikolog. Psikologi ialah memisahkan agama yang Islam daripada segala-galanya. Contoh mengambil, yaitu kita ambil bahwasanya pisahkan Islam dengan ekonomi. Karena orang Islam ikut apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan jadi yaitu seperti mana Abdurrahman bin Auf. Dia akan jadi seperti mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan benar, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat kaya, harta mereka yang cukup banyak. Apakah formula yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi dah ajak kita supaya kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat simpel juga kalau kita laksanakan. Ialah salah satunya dengan kita mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah kita dapat juga kepada Allah Subhanahu. Amalan yang diajak oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cuba bangun di awal pagi pada sebelum waktu subuh, buat salat wudu 2 rakaat. Lepas selesai salat wudu 2 rakaat, kita buat salat taubat 2 rakaat dengan kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, dengan segala dosa-dosa yang telah lalu yang kita telah lakukan yang sangat-sangat dalam. Kemudian pula selepas kita selesai salat taubat, kita buat salat tahajud 8 rakaat. Baca dalam surah tahajud, surah Yasin, dan juga surah Al-Waqiah. Ya. Tak ingat Syah beli poster tepek ini baca. Nah. Banyak nak buka Quran. Satu muka suka selai buat macam mana terawih. Boleh tak? Nah. 8 rakaat. Kemudian kita buat salat hajat mohon kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kepada ya Allah. Bukakanlah ya Allah pintu rezeki kepada aku. Bukakanlah ya Allah jalan untuk aku mendapat rezeki daripada ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segenap hati kita. Lalu kita tutup dengan salat dia. Kemudian kita ke masjid untuk tunaikan salat subuh secara berjemaah. Selepas pada salat, lepas pada azan, kita buat salat fajar 2 rakaat. Hasil daripada orang yang sentiasa buat salat hajat tentang minda yang sentiasa positif dan negatif. Orang Melayu kita yang jaga buat salat fajar, sebab tu minda negatif saja. Terutama kalau sebahagian orang mereka, tak semua sebahagian. Tengok orang mereka bagi sikit dari pandangnya. Sihir lah, santau lah dan sebagainya. Ini yang dilakukan. Kenapa? Sebab minda negatif. Kita adalah sentiasa minda kita positif. Kemudian kita salat istikharah 2 rakaat. Istikharah supaya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita belajarkan hari ini ialah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Lepas kita selesai salat istikharah, salat subuh secara berjemaah. Lalu kalau ada rasa ada mengganti, kita bagi, tak ada mengganti, kita baca Al-Quran sampai ke matahari naik. Lepas daripada matahari naik masuk waktu duha, buat solat duha 12 rakaat. Oh banyak sah. Habis itu nak tunggu ngamo ada yang ngomong. Buat solat duha 12 rakaat dan berdoa kepada Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu ya Allah. Jika rezeki di lagi Allah, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau rezeki duduk di bumi fa'akhrijhu, keluarkanlah ya Allah.
untuk sebagai tarikan rezeki kita ialah kita kena ada yang kedua, sedekah. Kalau kita rajin macam mana sekalipun, kalau kamu tak sedekah, paling murah berapa? 10% daripada pendapatan kita, ataupun paling baik 70% daripada pendapatan kita. Cuma faham. Dia macam orang rumah darah. Nah, orang yang di rumah darah dia yang asal pun ada di mana syok. Apa kelebihan rumah darah? Kalau kata kita rumah darah, Allah gantikan kita dalam darah. Begitu. Nah, begitu kita apabila kita di rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti kepada kita yang lebih baik daripada itu. Yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita pun buat jalan. Jangan bodoh. Nah, sedekah. Dan bila kita sedekah, Allah Ta'ala akan buka lagi. Ya inilah yang paling mudah untuk orang Islam buat. Tapi dia sangat mudah. Sekarang ini adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buat sunnah Nabi tuan-tuan, bukan senang. Ayoh. Apa kata buat sunnah Nabi senang? Susah. Walaupun nampak simple tapi penuh. Apa dia contoh kita tengok kurma. Siapa yang makan kurma hari ini? Semua makan. Alhamdulillah. Nah, kita kurma kita hanya dalam Ustaz. Raja buat bidak dengan kurma. Nah, payah kalau senang ambil peluk. Tapi sebab dia sunnah. Bila dia sunnah, maka kita gabung. Nah, sampai sama orang. Payah senang ambil peluk je. Macam tu juga ambil kurma, ambil peluk tak payah je. Itu terus sebagai sunnah. Yang lain, minuman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam susukan. Oh ya, Nabi sallallahu Allah macam-macam lampu, semua lampu ni aja. Tadi tak dia sunnah. Lain dia makan daging kambing, macam-macam alasan. Kenapa? Sebab dia sunnah. Nah, sunnah sebab dia payah sangat untuk kita laksanakan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Berbekam. Ayo, Allah. Derma darah bukan darah. Nah, ini kita lihat. Apa lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak tengok? Nah, pakaian Nabi jubah sobat payah. Allah. Senang kita pakai, tapi kalau saya pakai payah sebab dia ibadah. Qiyamul Allahu Akbar. Cukup payah. Terus boleh gini. Lagi sekarang. Nah, Allahu Akbar. Nah, segala apa yang sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat susah untuk kita lakukan, walaupun dia kecil, simple, tetapi sangat-sangat payah dilakukan oleh kita. Sedikit muslimat hadirat yang telah dirahmati Allah sekalian, cuba kita buat. Nah, buat apa yang saya sebut sikit. Amalan-amalan buat tadi, kemudian sedekah. Sejak kita sedekah. Allah akan gantikan kita dengan Allah nak kita usaha. Barulah kita akan dapat lihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat kepada Allah sekalian. Nabi Musa alaihi salam telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memurniakan kepada kaumnya yaitu makanan air, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan donanya, lalu menyuruh beliau supaya beliau memukul batu yang tertentu dengan tongkatnya. Tiba-tiba terpancarlah daripada batu itu 12 mata air, yaitu sebanyak bilangan suku Bani Israel. Mereka dirujukkan kepada 12 suku sebanyak bilangan cucu Nabi Allah Yaqub alaihi salam, ataupun yaitu Israel, yang menjadikan asal keturunan mereka yaitu cucu-cucu beliau lebih dikenali dengan istilah asbab, yakni suku-suku yang sering disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka yaitu merupakan kepala
kullu nasin masyarahu. Setiap suku kaum itu mengetahui tempat minum masing-masing. Nah, siapa? Sebab dia tahu suku-sukunya. Nah, itu Bani Israel. Allah wadah berdasarkan kepada anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nah, selama 2 tahun kita akan orang ini orang kita. Nah, Allah Akbar. Lalu kita lihat 12 kaum Bani Israel inilah yang masih dekat sampai hari. Begitulah tuan-tuan, atau Bani Israel. Kita lagi orang. Di Melayu kita ini, di Semenanjung kita amat, tapi kalau di sebelah bawah ya, Sabah, itu ada 30 lebih suku-suku, bukan 30. Kalau di sebelah Sarawak lagi ramai 50 lebih, macam-macam suku. Nah, berbagai-bagai suku lah, berbagai bangsa, dan mereka berarti saudara-saudara. Begitulah kita juga. Walaupun berbagai-bagai suku, Islam datang, Allah satukan. Contoh kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum Aus dan juga Khazraj. Satukan mereka. Walaupun berbangsa dengan bangsa yang lain, tapi dengan Islam kita boleh bersatu. Kita boleh bersatu di atas nama Islam. Biarlah kalau bangsa apa sekalipun, bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Dayak kah, bahasa Kadazan kah, apa juga bahasa sekalipun, Jawa kah, Bugis kah. Nah, maka apa yang mana kita ini satukan di atas nama Islam. Maka Bani Israel, kalau kita masih menguatkan kuat dengan suku-suku kita, dari 3 suku, kita kuat dengan golongan-golongan fahaman suku syariat ini, maka Islam tak akan hancur. Islam tidak akan ada. Kalau masih ramai dari orang yang berpegang kepada mempertahankan bangsa ataupun nasionalisme. Kalau kata di tempat kita Malaysia, nasionalisme aku tak paham. Nah, golongan-golongan macam mana yang memperjuangkan semangat nasional. Ada pantu pada yang bawah belakang itu nasional. Siapa? Nasional itu adalah Allah. Kaum yang mereka perjuangkan adalah di atas nama kaum. Dan memperjuangkan kaum ini adalah Allah. Bahkan kalau dia sampai terlalu taksub kepada kaumnya, boleh menyebabkan dia masuk neraka. Alhamdulillah. Seperti mana, bagaimana kita lihat, kita ingat dari sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana satu ketika seorang di kalangan tentera-tentera yang bersama-sama dengan tentera Islam, seorang yang bernama Qazman, yang dia di sana tangkas dalam peperangan sebab menyerang untuk mempertahankan apa yang dibawa, apa yang mana bersama-sama dengan Rasulullah. Dia berjuang kepada sangat tangkasnya. Tetapi bagi Rasulullah SAW menyatakan Qazman ahli nar. Qazman adalah ahli neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Sedangkan Qazman hari-hari kita tengok dia berjuang perang bersama dengan kita, bahwa apa yang dia tahu. Rasulullah menjawab, Qazman ahli nar. Qazman itu ahli neraka. Sampailah kali yang ketiga. Lalu barulah Rasulullah menyatakan, awasanya kau lihat siapakah dia? Dia hanya dulu ialah golongan mereka yang mana yang selain daripada afal, lain daripada suku lah. Ada bangsa yang tak tahu walaupun orang kafir. Dia hanya dulu
atas dasar semangat kebangsaan ataupun nasional. Akhirnya sehingga dia itu dia jatuh apabila ditikam, apabila dikena senjata daripada musuh sampai dia jatuh ke tanah. Apabila dia jatuh itu, maka dia dalam gelombang sakaratul maut nak mendapat syahidan, sikit-sikit dia dapat syahid. Syahid sebagai kemenangan, mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala secara percuma. Free Allah. Dia tak tahan kesabaran untuk mendapat kemenangan itu. Lalu dia mengeluarkan pedang dia lalu menusuk ke dalam Islam. Akhirnya apa jadi? Mati bunuh diri. Mati bunuh diri pasal apa? Tak sabar dalam perjuangan. Begitulah kita tuan-tuan, kita kena sabar dalam perjuangan, kena sabar sungguh-sungguh. Kemenangan bukan satu perkara yang mudah. Jangan kita fikir apa-apa, ayah nak malah aku buat boleh pula, mudah sikit nak menang. Mudah tidak malah, apa yang nak kata kalau tu lambat saya buat boleh pandang. Kita takut dia tu. Selain muslimat hadirin Allah sekalian. Ini di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ramah. Mereka berjuang di atas dasar Islam. Kalau kita cek balik sahabat Nabi tuan-tuan, 1440 yang ulama menyatakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi 140,000. Kalau cek balik tuan-tuan, yang meninggal di Madinah hanya 10,000. Mana lagi 130. 130 orang ini, mereka ini tersebar ke seluruh dunia untuk menyebarkan Islam, sehingga ada yang mati di Syam, Syria. Seperti mana Sayyidina Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umar bin Maktum, seperti mana juga itu Khalid Al-Walid, dan ramai lagi mereka yang telah meninggal dunia bukan di Madinah, tinggal di Madinah untuk sebarkan agama Allah, dan ada yang meninggal di China. Sahabat Nabi tahu. Sebab tu tuan-tuan, sokat ataupun exercise baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah yang kita sedia maklum ialah 3 sunnah Nabi. Yang diajar 3 benda: berkuda, memanah, berenang. Untuk apa? Pasal apa tak ada bertembak? Pasal apa tak ada usah? Pasal apa tak ada badminton? Pasal apa tak ada tinju? Pasal apa tak ada bina badan? Pasal apa 3? Kerana orang yang ahli 3 perkara. Kalau orang yang pandai berkuda daripada wak, trak, kental dan sebagainya, orang yang pandai berkuda ialah kenderaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenderaan yang sangat memahami tentang Tuhan sendiri. Saya pernah jadi kuda. Nak kata hebat lah, ketinggian 5 kaki. Dalam kelajuan berapa kilometer per jam, tak ingat. Dia cuma, tapi kuda sikit dia tak akan jatuhkan diri di atas kita. Dia tahu Tuhan dia macam mana. Walaupun guling sekali dia, tapi dia tak ada katanya. Kenderaan inilah yang sangat tahan, yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya para sahabat menggunakan kenderaan ini yang mewah
kereta mereka walaupun rumah mereka ni biasa serebek, tapi kereta mereka mewah. Maksudnya apa? Tugas tahu. Kedua hanya ambil hati orang. Kereta dia tu Fortuner tu bawa orang tahu 400 kilometer 400,000 kilometer. Jangan lupa beli kan. Jangan lupa kata kereta ambil berkat kereta tu. Jangan lupa pangan tak kena tukar enjin betul. Tok guru tak sayang kau. Dia pakai banyak semua. Nah. Tak kita. Paksa pakai kereta yang mewah supaya apa? Perjalanan yang jauh untuk sebagai kendaraan kita sewakan Allah. Macam mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pertahankan diri dengan menggunakan panah. Panah satu senjata yang sangat ajaib. Bagi orang yang sniper, penembak tepat tu, kalau dengan panah jauh dia tak ada. Sebab panah dia kita satu kaedah, kita akan panah berdiri depan. Ada ketika kita menggunakan panah naik ke atas lagi. Bagi turun di sana macam mana? Sniper tak buat dulu. Bagi turun dulu tu. Dah. Sebab tu senjata ini sangat istimewa. Nabi mengajar sahabat bawa senjata ini. Ini sebagai sunnah Nabi supaya orang ini. Yang ketiga, berenang. Kalau walaupun tidak ada kendaraan, walaupun tidak ada bahra, dengan berenang sekalipun boleh. Untuk apa? Sepakan tahu. Sebab tu kalau kita ingat balik seorang sahabat Nabi yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad yang masuk dalam bumi Al-Andalus ataupun Spanyol. Dia sebar agama Allah di Spanyol sampai dah orang Islam orang yang beriman Islam dan ramai manusia dia minta mana dakwah, minta mana dakwah. Bukan ada duit, bukan ada brosur, bukan ada gaji apa. Dia pintu kerana Allah Subhanahu wa taala sebarkan Islam, sebarkan Islam, sebarkan Islam. Tariq bin Ziyad sehingga dapat mengisytiharkan ramai orang dalam bumi Spanyol. Sehingga apabila Islam menguasai Al-Andalus, pada ketika dia pergi ke tepi pantai, dia duduk di tepi pantai, dia mengadapkan wajahnya ke arah lautan dengan dia kata, wahai Tuhanku, sekiranya aku mengetahui di pulau kecil sana terdapat ada manusia, nescaya lautan ini akan aku renang ke sana untuk menyembahkan Allah. Nampak? Nah, itu semangat para sahabat. Nah, jauh mana pula? Allahu Akbar. Nah, bukan ada masalah lain. Kau dah rehat, kau tengah tengah tempat ni. Lagi nak rehat tak? Ini yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nampak dia sebagai satu suka, tetapi dia adalah satu benda yang sangat bermanfaat dalam dunia dakwah. Tentang bahwa muslimat hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita kena pecahkan isu perkauman. Mengajak supaya semua manusia mentauhidkan Allah berada di bawah satu agama, yaitu Islam. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Tiap-tiap suku kaum mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Tamara tempat minum mereka, tamara tempat minum mereka tahu. Yakni mereka mengetahui mata air yang diperuntukkan kepada mereka masing-masing di antara 12 mata air itu. Kemudian diumumkan kepada mereka bahawa mata air itu merupakan satu pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan arahan supaya mereka jangan melakukan pencorohan dan juga kerusakan. Pesan lagi, kulu washrabu bir rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kau menceroboh melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Sebab manusia yang memperjuangkan semangat nasionalisme, semangat kebangsaan ini, mereka ini kalau kita kaitkan dengan agama
tuan-tuan, janganlah kita ini bersatu di atas nama lain. Mestilah kita bersatu di atas hal Islam. Syukurlah di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur kita Allah Taala bagi nikmat kita yang banyak dengan apa? Dengan doa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur Allah, kalau kamu kufur Allah Taala bagi. Tentulah coba kita amalkan. InsyaAllah kita akan mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai beriman, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, saya cukup kepada malam ini. Coba gue 3 menit. 3 menit. Nah, saya kita sampai stasiun. Nah, saya lagi terpercaya ini panjang lagi. Saya boleh kira nanti ke apa 9 blok itu tadi. Yang tahu dalam lewat waktu jauh. Nah, kalau cara Arabia. Nah, insyaallah kita akan sambung itu pada bulan depan. Dan kita kenal. Ada kita kenal kan? Tak ada. Bulan depan 9. Nah, 4 tahun sekali. Ada apa ni? Okey. InsyaAllah bulan depan dan ada cuti tahunan. Lalunya ada cuti tahunan lalu setiap bulan 4 tahun sekali umumnya bulan. Tidak berapa. Nah, insyaallah kita akan bertemu pada bulan depan. Semoga Subhanahu wa taala pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in qulna dkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu shi'tum ragadan." وَادْخُلُوا بَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا صَبَرْتُمْ. InsyaAllah kita akan sambung pada depan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Saya akhiri beliau malam ini, saya bisa sedikit. Ya, satu saja.